اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan Facebook dan TikTok? Ahlan-ahlan kepada semua. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya dulu, adakah suara saya jelas pada malam ini? Sebab saya menggunakan data sepenuhnya. Lalu saya tak pasti adakah line elok dekat Facebook ataupun dekat TikTok sebelum kita teruskan. Sebab saya berada di luar, berada di Sejangkang, berada di laman Sejati Sejangkang. Masya Allah, terima kasih. Ahlan-ahlan kepada semua. Okey, dekat Hairi, terima kasih jelas. Fatimah Az-Zahra di TikTok jelas. Bandar Baru Bangi jelas, terima kasih. Bagaimana di Facebook? Adakah jelas yang berada di Facebook? Alhamdulillah, so far jelas. Alhamdulillah. Lalu saya berada di laman Sejati di Sijangkang kerana ada kuliah maghrib di sini di Sijangkang. Tempat yang menarik, masya-Allah, di homestay ini. Dia ada sediakan 8 bilik dan juga 8 tempat penginapan yang selesa untuk jika membawa keluarga dan sebagainya. Lalu sepatutnya balik malam ni, tapi anak-anak nak terus ada di sini sampai esok, insya-Allah. Okey, kita nak baca pada muka surat 88. Kata penulis buku rahimahullahu taala, apa yang berlaku sebelum Nabi SAW menjadi Rasul? Apa yang berlaku sebelum Nabi SAW menjadi Rasul? Maka kita sedang membaca buku Sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkannya, maka nanti kita sharekan link link kemudian saya nak sharekan dulu di TikTok jika ada yang ingin untuk mendapatkannya sebagai rujukan sirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Maka ini menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW beserta dengan dalil dan rujukan. Kata penulis buku, semasa peringkat membesar, Nabi telah memiliki banyak keistimewaan yang tiada tanding, tak ada tanding. Sebagai contoh, kata penulis buku, Nabi SAW seorang yang memiliki fikiran yang bernas dan pandangan yang tepat. Lalu kalaulah kita baca tentang Nabi SAW, kalaulah kita baca tentang Nabi SAW, kita akan nampak yang Nabi SAW seorang yang cerdik, seorang yang pandai membuat keputusan, seorang yang tepat firasat Nabi SAW. Maka itu adalah Nabi SAW. Maka Nabi SAW, kalau kita mengkaji cara Nabi SAW berfikir, cara Nabi SAW membuat keputusan, kita akan nampak Nabi SAW adalah seorang yang cerdik. Maka penulis buku menceritakan berkenaan tentang Nabi SAW. Nabi SAW dikurniakan sifat pintar, berpandangan tajam, tindakan dan matlamat yang tepat. Bila kita cerita tentang matlamat Nabi SAW, maka Nabi SAW sangat jelas apa yang baginda nak. Bila Nabi beritahu kepada Abu Talib yang Nabi takkan berhenti mengajak manusia kepada Allah walaupun ada tentangan, dan Nabi nak kalimah Allah ini sampai ke setiap rumah yang ada di kota ataupun bandar, kata para ulama, itulah matlamat Nabi SAW. Walaupun Nabi tak sempat buat waktu Nabi hidup, namun Nabi SAW sediakan para sahabat yang meneruskan perjuangan dan dakwah Nabi SAW sampai kepada kita. Bila Nabi SAW ada di Madinah,
dan Nabi SAW berada pada situasi tak mampu nak kalahkan tentera bersekutu Quraisy dan juga kabilah Ghatfan serta golongan Banu Nadir, maka Nabi terangkan kepada para sahabat yang mereka akan sampai ke Farsi dan Rom. Maka Nabi sentiasa ada matlamat dan mempunyai matlamat yang tepat, pemikiran yang tepat, seorang yang pintar. Maka ini adalah baginda Rasulullah SAW, kata penulis buku. Selain daripada itu, kata penulis buku, Nabi adalah seorang yang bersikap pendiam. Dan memang kalau kita baca dalam Syama'il, Nabi SAW adalah seorang yang pendiam. Zaman kita mungkin kita sebut sebagai introvert ataupun panggilan-panggilan yang lain. Tetapi Nabi SAW memang seorang yang pendiam. Sebab itu pun Nabi SAW ajar kepada kita, orang yang benar-benar nak jaga iman dia, maka keadaan dia hanya dua. Falyakul khaira. Kalaulah dia ada benda nak cakap, dia hanya cakap benda yang baik. Tak ada benda nak cakap, auliyasmut, maka dia diam. Sebab kalaulah kita bercakap benda yang sia-sia, maka Allah akan ambil kira. Malaikat akan catat. Walaupun kadang-kala bergurau. Sebab itu Nabi kalau bergurau pun Nabi tidak berbohong dalam bergurau. Maka ini adalah Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang yang banyak berfikir. Nabi SAW seorang yang banyak berfikir dan mencari kebenaran. Akhlaknya baginda baik, fitrah baginda bersih. Maka Nabi SAW adalah seorang yang mana sangat sempurna untuk kita jadikan ikutan dalaman dan juga luaran. Sebab itu manusia tak pernah berhenti mengkaji tentang peribadi Nabi SAW. Lagi banyak kita membaca tentang Nabi SAW, kata-kata baginda, apa yang baginda punya keputusan, itu semua menunjukkan bahawa baginda adalah seperti yang Al-Quran sebutkan, uswatun hasanah, ikutan yang terbaik, tauladan yang terbaik. Maka sebab itu kita nampak orang bukan Islam pun mengkaji tentang Nabi SAW. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bergaul dengan manusia mengikut pertimbangan fikiran untuk memahami mereka dan memahami keadaan mereka. Maka Nabi SAW seorang yang bergaul. Tapi kalau kita nampak Nabi bila bergaul dengan manusia, maka Nabi cuba memahami sikap manusia. Dan di situlah kita nampak cara Nabi bercakap dengan seseorang kadang-kala berbeza daripada orang lain. Sebab Nabi faham perangai manusia yang berbeza. Sebab itulah dalam hadis pun Nabi ajar kepada kita, kallimun nasa ala qadri uqulihim, bercakap dengan manusia bersesuaian dengan pemahaman mereka. Kallimun nasa ala qadri manazilihim, bercakap dengan manusia berdasarkan kepada kedudukan mereka. Sebab Nabi faham manusia. Dan itu pun mengajar kepada kita, bila kita bergaul dengan manusia, kita kena cuba faham manusia. Kita jangan nakkan berharap manusia faham kita. Tetapi kita yang kena menjadi sebaliknya, kita cuba untuk memahami manusia. Sebab itu kata penulis buku rahimahullah, apa yang baginda dapati baik daripada manusia, maka baginda akan bersama-sama dengan mereka. Maka jika tidak, maka Nabi SAW banyak masa bersendirian. Ini semua sebenarnya adalah poin-poin penting kehidupan yang mana penulis buku kongsikan kepada kita cara kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah minum arak. Nabi SAW tidak pernah menghadiri upacara, perayaan, keramaian di tempat-tempat berhala. Maka ini adalah Nabi SAW. Kemudian penulis buku ceritakan satu dua peristiwa berkenaan tentang perayaan yang disambut oleh masyarakat Arab yang Nabi SAW tidak turut serta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada muka surat yang ke-90. Kata penulis buku, Nabi SAW, keistimewaan Nabi yang ketara, yang mana kaum Quraisy nampak adalah yang pertama, Nabi seorang yang berakhlak mulia. Nabi seorang yang berakhlak mulia. Sebab itu Nabi SAW tidak pernah dicela pada sikap Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi. Bahkan kalau kita tengok bila Nabi menceritakan tentang kenapa Nabi diutuskan, sebenarnya adalah untuk akhlak. Sabda Nabi SAW dalam hadis,
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, aku dihantar oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak supaya manusia boleh mengikuti dia. Maka antara yang orang Quraisy semua nampak tentang Nabi adalah mereka tidak pernah nampak kecacatan pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama susun tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun kita tak mampu nak ikut semua, jangan kita tinggalkan semua. Kita ambil apa yang kita boleh perbaiki. Ada akhlak Nabi dengan keluarga yang kita boleh belajar. Akhlak Nabi dengan masyarakat yang kita boleh belajar. Akhlak Nabi dengan hamba-hamba Nabi yang kita boleh belajar. Maka antara sifat Nabi, kata penulis buku, yang diiktiraf oleh semua masyarakat Arab, bahkan Quraisy sendiri, walaupun mereka pada awalnya memusuhi Nabi, adalah sempurnanya akhlak Nabi. Sebab itu Al-Quran di dalam surah Al-Qalam, Al-Quran puji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, berada pada tingkatan akhlak yang agung, tingkatan akhlak yang hebat. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata penulis buku, antara sifat Nabi yang dah ada sebelum Nabi menjadi Rasul adalah pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita baca hadis Bukhari, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada Khadijah yang mana baginda mendapat wahyu dan Nabi risau tentang wahyu yang Nabi terima kerana Nabi tak tahu apa yang patut Nabi buat. Maka apakah kata-kata Khadijah kepada Nabi? Engkau adalah seorang yang pemurah, wahai Rasulullah. Dan Nabi memang sangat pemurah. Nabi tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta. Nabi SAW tidak pernah mengecewakan orang yang meminta. Yang mana saya dan kita tak akan mampu nak mencontohi Nabi SAW. Kalaulah Nabi tak boleh tolong orang tersebut, Nabi berusaha menjadi orang tengah untuk menyelesaikan apa masalah orang tersebut. Maka ini adalah Nabi SAW. Sifat pemurah Nabi SAW yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW adalah seorang yang penyabar, kata penulis buku. Penyabar Nabi luar biasa. Orang yang nak bunuh Nabi SAW pun, Nabi SAW boleh kekal tenang. Penyabar Nabi SAW. Sebab itu Al-Quran mengajar kepada kita, kalaulah kita berada dalam kesulitan, kalaulah kita berada di dalam keadaan tersepit, kalaulah kita berada dalam masalah, apa Al-Quran ajar kepada kita? Cari sifat sabar dulu. Firman Allah di dalam suratul Baqarah, wasta'inu bis-sabri. Carilah bantuan, carilah pertolongan apabila menghadapi kesulitan dengan mencari sabar dulu. Kena ada sabar dulu. Sebab orang yang sabar, dia akan tenang. Orang yang sabar, dia akan membuat keputusan dengan jelas. Orang yang sabar, dia akan tidak terburu-buru. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sangat-sangat sabar. Luar biasa kesabaran Nabi SAW dalam mendidik para sahabat, dalam berhadapan dengan musuh. Maka kesabaran Nabi adalah contoh tauladan. Lalu sebab itu kesabaran adalah penting. Lalu bila kita mengkaji ayat yang Al-Quran sebut tentang orang yang ada masalah, Al-Quran suruh untuk manusia mencari jalan untuk sabar dulu. Sebab kalaulah kita tak sabar, kita akan buat keputusan terburu-buru. Kalaulah kita tak sabar, kita akan melakukan kesilapan dalam keputusan. Kalaulah kita tak sabar, kita akan membuta tuli mengikut emosi dalam melakukan sesuatu keputusan. Maka sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan antara perkara yang mendidik kita untuk sabar adalah dengan cara kita menjaga solat kita. Maka Nabi adalah seorang yang penyabar. Yang keempat, kata penulis buku, Rasulullah adalah orang yang paling benar tutur katanya. Nabi tak pernah berbohong. Orang yang paling benar. Orang yang paling jujur. Dan ini adalah antara sifat yang semakin hilang daripada umat. Dengan dekatnya manusia kepada kiamat, akan berkuranganlah sifat berkata benar, sifat jujur di dalam umat. Maka berkata benar. Dan Nabi SAW tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah bercakap bohong. Dan ini sifat yang perlu kita didik diri kita, anak-anak kita. Kadang-kala ada ibu bapa yang menganggap tak mengapa kalau anak dia berbohong.
Sebenarnya tidak. Waktu kecil lah kita nak mendidik anak-anak kita agar tak berbohong. Itu sifat yang mulia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Kadangkala manusia daripada satu pembohongan menariknya, membawanya kepada banyak pembohongan yang lain. Dalam hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin juga Nabi bersabda, dengan pembohongan yahdi ilal fujur, membawa manusia itu melakukan dosa-dosa yang lain. Maka pembohongan bukan benda yang kecil. Dengan pembohongan manusia terpaksa berbohong banyak kali untuk menutup satu pembohongan. Dan dalam hadis Nabi bersabda, "Adik Atia, dah makan dah? Dah makan apa basah tu? Mandi kolam, pergi mandi kolam. Okey, tukar baju." Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dengan pembohongan membawa manusia melakukan dosa-dosa yang lain. Teruknya pembohongan. Maka sebab itu kata penulis buku, akhlak Nabi yang luar biasa yang paling patut kita contoh adalah tutur bicara Nabi SAW benar. Dan kadang-kadang kita nampak apabila kita tidak berhati-hati dalam mendidik anak, tidak berhati-hati, maka kadang-kala bila anak kita berkata benar, kita marah. Itu yang kadang-kala bukan salah anak sepenuhnya. Sebab kadang-kala anak itu bila berkata benar, dia kena marah. Bila dia bercakap bohong, mak ayah dia suka. Maka itu juga antara faktor pada zaman kita, kita nampak kenapa daripada kecil, daripada remaja, daripada muda, anak-anak dibiasakan untuk berbohong. Kadang-kala anak tersebut berkata benar, kita marah dia. Tapi kalaulah dia berkata bohong, kita tak, kerana kita kadang-kala hanya nak dengar apa yang kita nak dengar. Kita tak nak mendengar benda yang benar. Itu adalah poin dia. Kadang-kala apabila ibu bapa, dia hanya nak dengar apa yang dia nak dengar. Maka, dan dia tak bersedia untuk dengar benda yang benar, benda yang betul. Itu yang menjadikan kadang-kala anak-anak takut nak bercakap benar. Anak-anak pilih untuk berbohong. Dan apabila manusia dah biasa berbohong, maka kadang-kala kita lihat tak ada keperluan pun nak bohong. Tak ada keperluan. Tak ada sebab pun nak berbohong. Maka antara sifat Nabi SAW selepas daripada penyabar, kata penulis buku yang keempat, Nabi adalah seorang yang paling benar tutur bicara Nabi SAW. Yang kelima, Nabi SAW adalah seorang yang lemah lembut. Akhlak Nabi SAW. Walaupun dengan musuh, sikap lemah lembut Nabi. Sebab itu kata para ulama tafsir, apabila Allah menyebut tentang sifat pengasih dan penyayangnya di dalam suratul Baqarah, Allah berfirman, "Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sesungguhnya Allah dengan manusia, sifat Allah adalah rauf, maha pengasih, rahim dan penyayang. Maka ini dua sifat Allah, pengasih dan penyayang, raufur rahim. Tetapi sifat itu Allah panggil Nabi, Allah beri kepada Nabi. Adik, jangan bising, jangan bagi dia bising. Tukar baju dia, tukar baju dia. Oh. Tak apalah, ambil. Ambil baju dia. Minta maaf, ada gangguan sikit. Okey. Maka apabila Allah menyebut sifatnya Rauf, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka panggilan yang sama, sifat yang sama Allah sebut untuk Nabi SAW. Kata para ulama tafsir, nak menggambarkan betapa pengasihnya Nabi, betapa lemah lembutnya Nabi, betapa penyayangnya Nabi SAW. Maka Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, penghujung surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim." Sifat rauf dan sifat rahim yang merupakan sifat Allah, sifat itu disebut pada baginda Rasulullah. Sebab itu sifat yang kelima Nabi, kata penulis buku, yang masyarakat Arab akui walaupun sebelum Nabi menjadi Rasul, adalah sifat lemah lembutnya Nabi. Kata Anas bin Malik, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun dia khidmat kepada Nabi siang malam.
Namun kata Anas bin Malik, maka Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku, wahai Anas, lima fa'alta hadha? Kenapa buat macam ni? Wahai Anas, kenapa tak buat macam ni? Di Facebook saya nampak ada masalah pada line. Adakah line di Facebook okey? Terpaksa berhenti sebab Facebook maklumkan yang line saya tak bagus. Lalu saya minta maaf, kita berhenti di sini. Walaupun di TikTok okey. InsyaAllah kita akan sambung esok pada jam 9 10.30 malam insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.